قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نحن نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك وانصرنا وإلى من الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا برحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين. Sekian. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم, dan ketika kami buka dengan sebab kamu itu akan laut hingga masuk kamu akan dia, lari daripada Firaun. Dan ketika ini setengah daripada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada Banu Israel pada masa Nabi Musa. Yang mana cerita itu disebut supaya orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur di atas nikmat yang tersebut. Maka setengah daripada nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada Banu Israel ialah kelepasan daripada Firaun. Katanya, dan ketika kami Allah Ta'ala buka dengan sebab kamu, yakni untuk kelepasan kamu, untuk kamu berjalan. Buka akan laut. Ketika Allah Ta'ala membuka akan laut dengan sebab kamu, yakni untuk kamu senang berjalan, pergi ke sana. Hingga masuk kamu akan dia, mana sehingga kamu dapat lalu di antara laut, air laut yang dibukakan. Hingga masuk kamu, sehingga kamu dapat masuk, dapat berjalan di antara celah laut, lari daripada Firaun, lari untuk lepas daripada dikejar oleh Firaun dan tenteranya. Jadi cerita dianya pada masa itulah, pada masa Firaun dia hendak bunuhkan kesemua Banu Israel. Apabila nak bunuhkan kesemua Banu Israel, maka Nabi Musa bawa lari akan Banu Israel menghadap ke jihad laut. Laut di situ ialah laut di antara Mesir dan Urdun. Laut di situ ialah sebelah ni Mesir, sebelah sana tu Urdun. Lebih kurang itulah. Dia kalau kita tengok laut tu, kita duduk di tebing, di tepi sebelah sini, nampaklah tepi sebelah sana tu dia tak luas sangat di situ. Dan ketika kami buka dengan sebab kamu, yakni untuk kamu, untuk kemudahan bagi kamu, untuk kesenangan kamu lalu berjalan akan laut, al-bahra, laut. Tapi asalnya al-bahra tu maknanya dalam bahasa Arab, asalnya dia tak kira air masin ke air tawar. Asalnya sebab laut al-bahru di dalam bahasa Arabnya ialah tempat perhimpunan air yang banyak. Mana-mana tempat sekalipun, tak kira masin ke tawar, sekiranya jadi perhimpunan
air yang banyak, maka dikatakan laut. Tapi maksud dengan laut di sini, laut itulah laut di antara Mesir dengan Urdun. Sebelah sana Urdun, artinya Israel. Lebih kurang itulah dia panjang laut. Apabila dibuka, apabila dibelahkan, maka air laut tu jadi terbuka, jadi bertebing, jadi padang lah. Jadi tinggal ada tanah saja. Sebelah kiri pun air laut, sebelah kanan pun laut, ada ruang untuk boleh lalu. Maka lalu oleh Banu Israel mengikut ruang yang mana air laut tu jadi terbuka. Sehingga lepas sebelah sana. Wa aghraqna ala fir'auna, dan kami karam akan kaum Fir'aun. Dikandaki ahli Fir'aun tu kaum Fir'aun, mana tentera Fir'aun dan tenteranya. Fir'aun dan tenteranya. Kaum Fir'aun, yakni Fir'aun dan tenteranya, tentera Fir'aun yang mengejarkan Nabi Musa dan kaum Banu Israel. Sekiranya kalau Allah Ta'ala tidak membukakan laut itu, semuanya Banu Israel akan dibunuh oleh Fir'aun. Sebab dia lari-lari itu tak ada tempat nak lari, melainkan kena jemera laut. Sekiranya kalau, maka laut tu memang dalam. Sekiranya kalau tidak dibuka, maka semua Banu Israel akan dibunuh oleh Fir'aun dan tenteranya. Katanya, dan kami karam akan kaum Fir'aun. Ini akan Fir'aun dan kaumnya, tenteranya. Karamkan akan kaum Fir'aun bersama-sama Fir'aun. Jadi Fir'aun sendiri dan tentera-tentera dia semuanya tenggelam di dalam laut. Sebab apabila dibuka Nabi Musa tu pukul dengan tukar dia, air laut tu jadi terbuka daripada tebing sebelah sini sampai ke sebelah sana. Jadi lorong, jadi ruang. Maka menjalanilah oleh Banu Israel tu mengikut lorong itulah. Maka apabila Banu Israel lepas pada sebelah sana, naik kepada tebing sebelah sana, pantai sebelah sana, maka tentera Fir'aun tu ikut pada jalan tu juga. Apabila sampai di tengah tu air laut, turun balik, jadi karamkan semuanya. Wa antum dan bermula kamu itu memandang sekalian. Jadi tengok dengan mata lah kepada tertutup air laut atas mereka itu, atas Fir'aun dan kaumnya dan tenteranya. Jadi tengok dengan mata lah sebab apabila Banu Israel itu dapat naik kepada sebelah sana, maka tentera Fir'aun dan tenteranya ikut turut jalan tu juga. Maka ketika tenggelam tu, Banu Israel boleh tengok dengan mata kelakuan apa yang jadi pada Fir'aun tenggelam itu, boleh tengok dengan mata. Katanya Banu Israel pada masa itunya ialah 620,000. Bilangan Banu Israel pada masa itu 620,000. Bilangan Banu Israel. Pada masa dia ditenggelamkan, lari daripada Fir'aun, ditenggelamkan akan Fir'aun tu, pada masa tu larinya, semua jumlah dia kesemuanya, sebab ketika tu semua tidak ada Banu Israel yang kekal di Mesir. Semua Banu Israel dibawa lari oleh Nabi Musa kesemuanya. Jadi masa tu apabila masa berlari itu, melari daripada Fir'aun tu, tidak ada seorang pun di Mesir daripada Banu Israel. Maka perhimpunan jumlah kesemuanya 620,000. 620,000. Ini tak kira dengan bilangan yang kena bunuh pada kanak lelaki yang kena bunuh pada masa kecil tu, tak kira lah.
pada masa lari ini 720,000 orang. Tapi Banu Israel tu dia masuk di dalam Mesir tu bersama dengan Nabi Yakub, mengikut Nabi Yusuf masuk ke Mesir. Padahalnya pada masa tu bilangan bilangan Banu Israel yang masuk bersama Nabi Yakub ke Mesir tu lebih kurangnya 72 orang saja. Daripada Nabi Yakub, isteri, anak cucu dia kesemuanya yang masuk ke Mesir bersama Nabi Yakub mengikut Nabi Yusuf yang ada di Mesir itu pada masa tu saja bilangannya 72 orang saja. Kira dengan lelaki, perempuan, kanak-kanak kesemuanya bilangannya 72 orang saja. Itu pada masa Nabi Yusuf. Banu Israel, sebab Yakub, Nabi Yakub tu ialah Israel. Kemudian jadi cuba kita bayangkan di antara Nabi Yusuf, di antara Nabi Yakub dengan Nabi Musa, masanya 400 tahun. Antara Nabi Yakub dengan Nabi Musa, masanya ialah 400 tahun saja. Dalam masa 400 tahun tu, begitunya ramai beranaknya. Itu tak kira kanak-kanak yang dibunuh pada masa kecil, itu tak kira lagi. Jadi kita tengok dari dalam masa 400 tahun. Dalam masa 400 tahun lebih kurangnya daripada asalnya 72 sampai 620,000. Itu cepatnya beranak dia tu, jadi terbiak dia hanya cepat. Ramai sangat Banu Israel. Daripada sebab dia mula Banu Israel tu, sebab Israel tu Nabi Yakub. Mana Banu Israel anak cucu Nabi Yakub. Maknanya orang-orang yang berketurunan daripada keturunan Nabi Yakub kesemualah dikatakan Banu Israel. Adapun anak cucu bagi Nabi Ishak, yang mana Nabi Ishak tu pun anak bagi Nabi Ibrahim, yang mana Ishak tu anak Nabi Ibrahim yang dua beradik dengan Nabi Ismail, itu tak masuk dalam golongan Banu Israel. Itu tak masuk dalam kata Banu Israel. Anak cucu Nabi Ishak, anak cucu Nabi Ismail tak masuk dalam golongan, tak panggil kata golongan Bani Israel. Sebab katanya yang bertalian daripada Nabi Yakub saja dikatakan Banu Israel. Itulah bilangannya. Jadi bilangan Banu Israel ketika lari daripada Fir'aun tu, bilangannya 620,000, lebih kurangnya begitu. Padahalnya tentera bagi Fir'aun yang mengejarkan Banu Israel tu ialah berjuta-juta tu, dia katanya dalam kitab bahasa Arab 700,000 lepas tu 1,000 balik, maknanya 7 juta pada masa tu yang mengejarkan akan Banu Israel. Ramailah. Itu pun bukan semua lagi daripada orang Mesir itu mengejarkan, sebab tu jadi ramailah. Orang Mesir asal Banu keturunan itu bangsa Mesir yang asalnya yang bahasa Kipti itu yang mati dengan sebab tenggelam tu berjuta-juta orang mati. Sekiranya kalau tak tenggelam tu ketaklah negeri Mesir sekarang. Itu ceritanya. Jadi pendek katanya ini Allah Taala di sini tu ceritanya tak jadi halusilah cerita dianya, cumanya di sini nak cerita sebagai bilangan nikmat yang mana Allah Taala beri nikmat kepada Bani Israel pada masa Nabi Musa,
yang disebut kepada Yahudi yang ialah Banu Israel juga yang ada pada zaman Nabi Muhammad supaya mereka bersyukur di atas nikmat yang dibagi kepada tok nenek mereka. Itu satu nikmat. Lepas tu cerita yang dengan secara halusi lagi tu lah dalam surah lain pula lah. Abi di situ wa id wa'adna Musa 40 lailah summa takhadhtumul ajla min ba'di wa antum zalimuna. Wa id wa'adna Musa. Jadi cerita ini tu bukan bersambungan dengan cerita belah laut tu, bukan dia. Bahkan selepas pada dibelahkan laut, Banu Israel duduk sebelah sana. Duduk sebelah sana, maka lama kelamaan di sana, maka kembali balik kepada Mesir. Jadi Banu Israel itu mereka kembali balik kepada Mesir selepas pada kelepasan daripada Firaun berapa tahun pula. Pada beberapa tahun pula lepas pada tunya mereka pulang balik ke tanah air Mesir. Maka ketika berada di tanah air Mesir itulah Allah Ta'ala janji kepada Nabi Musa untuk nak terimakan kitab Taurat. Di situlah cerita ayat ini. Jadi wa idh wa'adna Musa ni ceritanya pada masa Banu Israel dah kembali kepada Mesir. Dengan sebab belum pada ni mereka dah keluar dengan sebab dikejar oleh Firaun. Selepas pada mati kesemuanya Firaun, tenteranya tinggal ada orang kampung saja, orang rakyat-rakyat saja, maka Banu Israel kembali kepada Mesir balik. Maka cerita ayat ni wa idh wa'adna tu berlaku di Mesir. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Dan ketika kami janji akan Nabi Musa, janji masa 40 malam. Yani 40 malam, ini 40 malam 40 hari. Tapi Allah Ta'ala firman katanya 40 malam. Sebab kita ni dalam bulan Islam datang malam lebih dulu daripada siang. Malam datang dahulu daripada siang. Sebab tu dikatakan 40 malam. Tapi maksudnya 40 malam 40 hari. 40 siang 40 malam. Maksudnya begitulah. Tapi disebut kata 40 malam sebab tilik kepada dalam Islamnya ialah datang malam dahulu daripada siang. Sebab tu Ramadan, kita tengok Ramadan tu masuk Ramadan, masuk malam Ramadan, kemudian barulah masuk siang Ramadan pada hari yang pertama. Jadi satu Ramadan masuk malam. Malam Ramadan. Kita mulai solat tarawih pada malam. Esok hari kita puasa. Sebab tu katanya 40 malam. Tapi maksudnya 40 hari, 40 malam. 40 tu 40 tu ialah 30 hari bulan 11 dan 10 hari bulan 12. Itu jadi 40. 40 hari ialah 30 hari pada 30 hari daripada bulan 11 ialah Zulqa'dah, dan 10 hari bulan 12 ialah bulan Zulhijjah. Tu 40 harinya di situ. 40 hari maknanya 30 hari daripada bulan Zulqa'dah bulan 11 dan 10 hari daripada awal bulan Zulhijjah bulan 12. Itu jadi 40 harinya. Kami hendak beri Taurat ketika cukup 40 malam.
Beri kitab Taurat tu supaya kamu amal dengannya dengan Taurat. Jadi sebelum pada nak turun kitab Taurat tu ada diturunkan suhuf-suhuf, seperti yang surah apa dia? Sabih suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Jadi sebelum pada diturunkan kitab Taurat, Allah Ta'ala ada turunkan beberapa suhuf-suhuf kepada Nabi Musa. Selepas pada suhuf itulah diturunkan kitab Taurat pula. Suhuf tu maknanya jamak bagi sahif safihah, sekeping surat. Dia turunnya begitu, tak jadi sebuah kitab je lah. Jadi maknanya suratnya, kalau kita bercakap pasal surat tu, kalau sekeping surat sahaja, seperti surat kiriman tu, jadi sekeping surat saja, ada satu muka saja, itu dikatakan sahifah. Itu dikatakan banyak-banyaknya jadi suhuf. Adapun kitab dipanggilkan kitab tu, dia kena banyak keping surat lah. Kalau tulis dalam buku tu banyak keping surat, banyak keping kertas, maka jadi kitab. Jadi belum pada nak turun kitab Taurat bagi Nabi Musa, ada turun beberapa suhuf yang sebagaimana sebut di dalam surah Sabih, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim ada dan suhuf Nabi Musa pun ada, tapi suhuf itu diturun sebelum pada kitab Taurat. Dan juganya kitab Taurat sani apabila hendak apabila Allah Ta'ala hendak nak menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala buat janjian buat janji kepada Nabi Musa pergi kepada Bukit Tur, supaya beribadat di sana dalam masa 40 hari 40 malam. Maka apabila cukup 40 malam tu diturunkan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat diturunkan dengan sekaligus. Tak sama dengan Quran kita. Quran kita tu turun mengikut sekadar perlu. Sedikit sekali diturun. Lama-lama dalam masa 13 tahun, dalam masa 23 tahun barulah sempurna daripada ayatnya pertama ialah Iqra sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum. Mulai di situ guna masanya 23 tahun, mulai daripada bangkit jadi rasul, mulai daripada pembukaan wahyu sampai belum sedikit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ialah masa 23 tahun. Itu sepenuh turun ayat-ayat Quran. Maknanya ayat Quran tu turun dengan secara berasur-asur. Tak sama macam kitab Taurat diturun dengan sekaligus. Mudah cakapnya turun sebuah sekaligus. Tapi turun tu katanya berbentuk dengan papan-papan yang dibuat tertulis pada papan-papan yang dibuat daripada permata zabarjad. Diturun sekaligus. Jadi belum pada nak turun kitab Taurat itulah Allah Ta'ala janjikan Nabi Musa pergi kepada Bukit Tur yang kita masyhurkan Tur Sina. Pergi di sana dan beribadat di sana dalam masa 30 hari. Kemudian apabila cukup 30 hari, Allah Ta'ala tambah pula 10 hari lagi pula. 10 hari 10 malam lagi pula. Jadi genaplah 40 harinya. Katanya, dan ketika kami janji akan Nabi Musa, ketika kami Allah Ta'ala menjanjikan dengan Nabi Musa. Janji itu maknanya Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa pergi kepada kawasan Bukit Tur dan duduk di sana, beribadat di sana nanti sampai janji 40 hari. Tapi kali pertama Allah Ta'ala janjikan masanya 30 hari saja. Duduk di sana cukup 30 hari, Allah Ta'ala akan turun kitab Taurat. Tetapi apabila cukup 30 hari, Allah Ta'ala tambah pula 10 hari. Itulah dikatakan 40.
Janji beribadat di sana 40 hari dengan cara semuanya 40 hari. Selepas pada cukup 40 hari itulah diturunkan kitab Taurat. Itu mana katanya janji akan Musa 40 malam, yakni 40 malam 40 hari. Janji itu tujuannya hendak beri Taurat, hendak turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa ketika cukupnya, cukup 40, cukup janjiannya. Supaya kamu Banu Israel beramal dengannya, dengan kitab Taurat. Dalam masa 40 hari Nabi Musa duduk di sana, tak kira dengan masa berjalan kepada Bukit Tur itulah. Jadi pada masa tu summa takhadtumul ijla min ba'dih. Summa takhadtumul ijla min ba'dihi. Kemudian kamu ambil akan Injil. Injil tu apa dia? Gambar anak lembu. Gambar, jenis gambaran, bukan lukisan. Patun lah. Patun. Gambar anak lembu, rupa anak lembu yang ditempurkan dia oleh Samiri. Oleh Musa Samiri. Dia nama Musa juga. Tapi Musa Samiri nisbah dia. Dia adalah seorang yang munafik. Musa Samiri adalah seorang munafik. Jadi dia tu daripada Banu Israel juga. Tetapi dia bekerja bagi Firaun. Dia jadi mata gelap bagi Firaun. Duduk bersama dengan Banu Israel. Jadi tugasan dianya ialah untuk nak menyesatkan Banu Israel. Tengok. Ditempurkan dia oleh Samiri. Tempur tu daripada emas perak. Tempur daripada emas dan perak. Jadi tempur daripada emas dan perak. Perbuat Tuhan. Jadi mengambil akan anak lembu tadi tu, mengambil jadi Tuhan. Perbuat Tuhan. Kemudian daripada pergi Nabi Musa kepada tempat janji kami. Ketika tu Nabi Musa tidak ada bersama dengan mereka, dengan Banu Israel, sebab Nabi Musa pergi menajat, pergi kepada Bukit Tur, Turi Sinai untuk nak terimakan kitab Taurat. Dalam masa itulah berlaku masalahnya, berlakunya mensembahkan anak lembu. Jadi ceritanya ketika dia belum pada ni tu, Nabi Musa tu ada minta daripada Allah Ta'ala latihkan Nabi Harun sebagai wazirnya. Apa dia? Waziran min ahli. Allah Ta'ala itu Nabi Musa mintakan Allah Ta'ala latihkan Nabi Harun waziran min ahli Haruna akhi. Allah Ta'ala itu Nabi Musa minta daripada Allah Ta'ala supaya latihkan Nabi Harun jadi wazir, jadi pembantu, jadi rasul bersama dengan dia juga. Jadi pada masa tu Bani Israel ada 2 orang rasul. Satunya Nabi Musa, yang keduanya Nabi Harun. Tetapi kalau Nabi Harun tu sebagai timbalan bagi Nabi Musa. Maka pada masa apa dia, Nabi Musa tinggal pergi ke sana, jadi Nabi Musa serah kerajaan peretahan Banu Israel itu serah kepada Nabi Harun. Dalam masa itulah, tetapi ceritanya Nabi Harun ni jenis orang lemah lembut. Jenis orang lemah lembut, tak jadi garam semacam Nabi Musa. Jadi maknanya Banu Israel tak nak dengar sangat kepada Nabi Harun. Sebab dia orang tu sikap dia berlemah lembut. Tak jadi garam. Jadi kalau ada Nabi Musa, orang tak berani. Tapi kalau ada Nabi Harun tu, maknanya orang Banu Israel jadi beranilah nak buat apa-apa yang kesalahan tu.
Jadi apabila di situ nak cerita sikit tentang Musa As-Samiri. Dia Musa As-Samiri ni ketika kecilnya dibela oleh Jibril. Pada masa dia kecil-kecil itu dibela oleh Jibril. Maka setiap kali Jibril datang kepada Musa Samiri pada masa dia kecil-kecil itu, Jibril datang dengan berkuda. Jadi kuda Jibril ni bekas tapak kaki kuda, bekas tapak kaki yang dipijak oleh kuda Jibril tu, dia dia ada punya keberkatan. Jejak di mana di situ jadi hidup. Pijak di mana di situ jadi hidup. Contohnya kalau bumi itu kering masalan, tidak ada tumbuhan. Apabila kuda Jibril pijak di situ, maka bumi situ jadi hijau, jadi hidup. Jadi tumbuh-tumbuhan jadi hijau lah di situ. Maka Samiri selalu dia perhati kepada pijakan kuda Firaun. Kuda itu Jibril. Maka apabila sampai masanya dia buat kutipan lah. Dia buat kutipan emas perak daripada Banu Israel. Untuk nak buat jadikan seekor lembu, seekor anak lembu yang ditepukan daripada emas dan perak. Dia kutip. Dia buat kutipan daripada Banu Israel, siapa ada cincin emas bagi kepada dia, siapa dia ada cincin perak dan lain-lain lagi alat-alat perhiasan itulah. Jenis emas perak yang ada pada Banu Israel, dia buat kutipan-kutipan, kemudian dia tempurkan jadi seekor lembu. Apabila dia tempurkan jadi seekor anak lembu, maka dia ambil bekas tapak kaki kuda Jibril letak pada lembu itu. Maka berbunyi suara lembu. Apabila berbunyi suaranya, maka dia pun buat ceritalah kepada Bani Israel, kata inilah Tuhan kami. Jadi dia tipu kepada Bani Israel, katanya Tuhan kita bukan yang Nabi Musa cita-cita tu, yang kita maklum Allah tu bukan dia kata. Bukan Tuhan kita yang sebenarnya, ialah ini anak lembunya. Maka kesemuanya Banu Israel tu separuh Banu Israel separuh daripada Banu Israel beribadat kepada lembu tadi, bersembah kepada lembu itu tadi. Tengok, summattakhadhtumul ijla min ba'di, kemudian kamu ambil akan ijil, gambar jenis rupa bentuk anak lembu. Bentuk anak lembu yang ditempurkan dia oleh Samiri daripada emas dan perak. Kamu sudah ditempur, maka kamu sembahkan kepada anak lembu itu. Sembah tu buat Tuhan, jadi Tuhan. Kemudian kemudian daripada kemudian pergi Musa kepada tempat janji kami. Jadi masa itulah masa Nabi Musa tinggal pergi serah kepada Nabi Harun, dia tinggal pergi kepada Bukit Tur untuk nak terimakan kitab Taurat. Dalam masa itulah Musa Samiri ambil kesempatan tidak ada Nabi Musa di tempatnya, menyesatkan Banu Israel dengan cara suruh mereka, dakwah mereka menyembahkan kepada anak lembu. Wa antum zalimun, dan bermula kamu itu zalim sekalian. Kamu semua tu orang zalim. Kamu semua yang mana sembah kepada anak lembu, tapi bukan semualah Banu Israel itu, tapi hampir-hampir separuh jugalah Banu Israel yang sembah kepada anak lembu. Maka mereka siapa-siapa saja yang sembah kepada anak lembu, Allah Ta'ala kata di sini mereka itu adalah mereka yang zalim. Zalim, kenapa dikatakan zalim? Kerana hantar kamu, lentak kamu akan ibadat kamu bagi yang lain daripada Allah. Itu dikatakan zalim. Dia benda ni, benda mana-mana kita kena letak bagi kena dengan tempat dia. Kalau tak kena dengan tempat dia, tu dikatakan zalim. Sebab tu dikatakan orang zalim tu maknanya harta yang lain tapi dia ambil masuk dalam tangan dia, tak kena dengan tepat. Sebab tu dikatakan orang zalim.
Jadi ibadat kena ibadat, letakkan ibadat, hataran ibadat tu ialah ibadat kepada Allah, itu baru kena dengan caranya. Letakkan ibadat itu tuju kepada Allah, kemudian gunakan ibadat itu diletak kepada anak lembu, tak kena dengan tempat. Maka dengan sebab tak kena dengan tempat itulah dikatakan zalim. Sebab tu kita katanya duit orang lain kita ambil bagi kepada orang lain. Jadi kita lah yang zalim. Duit orang lain kita ambil kepada kita atau kita ambil bagi kepada orang lain, mana letak benda tak kena dengan tempat. Itu dikatakan zalim. Dengan sebab ibadat bukan kepada Allah, bahkan ibadat kepada yang lain, mana tak kena dengan tempat. Letakkan ibadat diletakkan tu tak kena dengan tempat, tak betul dengan tempat. Maka itu dikatakan zalim. Summa afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maaf, afawna, maaf. Afauna. Afauna itulah yang bahasa Melayu kata maaf daripada kamu dosa kamu. Maaf daripada kamu, ini maaf kepada kamu daripada dosa kamu. Dosa mana? Dosa menyembahkan anak lembu tadi. Dosa menyembahkan anak lembu tadi. Kemudian daripada itu, kemudian daripada menyembahkan ibadat kepada anak lembu. Supaya apa Allah Ta'ala memaafkan? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu, mudahan kamu ini supaya kamu syukur akan nikmat kami. Apa dia nikmat? Ampun atas kamu itu. Itu ampunkan dosa itu adalah satu nikmat. Jadi Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosa kesalahan mereka beribadat kepada anak lembu itu, Allah Ta'ala ampunkan kesemuanya supaya mereka ampunkan dosa. Itulah satu nikmat, satu jenis nikmat. Satu jenis nikmat ialah mengampunkan dosa. Maka sepatutnya setiap-tiap nikmat sepatutnya disyukurkan. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana. Ini satu nikmat pula. Dan ketika kami datang akan Musa, datang akan Nabi Musa, mana berilah, serah kepada Nabi Musa, bagi kepada Nabi Musa akan kitab Taurat dan Furqan. Bukan maksudnya Al-Quran. Al-Furqan di sini memang Al-Quran pun ada dipanggil Furqan juga. Al-Furqan, Al-Quran ada dipanggil dengan nama Al-Furqan juga. Tetapi di sini bukan dia Quran. Wal Furqan ialah kitab Musa itulah. Kitab Taurat itulah di sini. Tetapi kitab Taurat dipanggilkan Furqan juga. Sebabnya Furqan tu maknanya ambil daripada farak. Dengan maknanya kitab Taurat ni lah kitab yang membezakan yang mana betul, yang mana salah, yang mana halal, yang mana haram. Sebab di dalam kitab Taurat ada sebut perkara, ada menyerukan manusia kepada benda yang betul, yang sebenar, dan larangkan manusia daripada benda yang salah, menjauhikan manusia daripada perkara yang palsu. Dan kitab Taurat ni juga membezakan yang mana yang halal, yang mana yang haram. Lalu tu dipanggilkan kepada kitab Taurat tu Al-Furqan. Kita jagalah Al-Furqan tu bukan dia kitab Quran, sebab Quran tu diturun pada Nabi Muhammad, bukan diturun pada Nabi Musa. Sebab dia kata dan ketika kami datang akan Musa, mana serah kepada Nabi Musa, bagi kepada Nabi Musa akan kitab Taurat dan Furqan. Furqan tu kitab Taurat lah. Dan Furqan, hukum yang mufarraq. Tu nak cerita apa makna Furqan? Apa makna Furqan? Hukum yang mufarraq, membeza, mengasing, membeza
antara yang sebenar dan yang batil, yang salah, dan halal dan haram. Jadi dengan kitab Taurat ni lah boleh tahu mana yang palsu, mana yang betul, mana yang halal, mana yang haram. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan harap-harapnya, jadi maksudnya supaya adalah kamu dapat hidayat kamu dengan dia, dengan kitab Taurat. Dapat hidayat daripada dalalah. Dalalah bahasa Arab, bahasa Melayu sesat. Dapat hidayat, apabila kamu dapat hidayat, lepaslah kamu daripada sesat. Itulah. Itu satu nikmat pula yang Allah Ta'ala bagi kepada Bani Israel pada masa Nabi Musa, ialah bagi kitab Taurat kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa sebarkan antara Bani Israel boleh boleh mengikut akan ajaran-ajaran kitab Taurat. Lepaslah Bani Israel daripada benda halal, benda haram. Lepaslah Bani Israel dengan sebab kitab Taurat ni daripada benda yang salah, yang palsu. Kemudian cerita kembali kepada masalah ibadat anak lembu balik. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ketika berkata Nabi Musa bagi kaumnya. Ini ketika apabila Nabi Musa dah balik daripada Bukit Tur, yang mana dia pergi sana 40 hari itu untuk nak terimakan kitab Taurat. Untuk nak terimakan kitab Taurat. Maka apabila Allah Ta'ala dah bagi kitab Taurat kepada Nabi Musa dengan sebab cukup sepenuh janji 40 hari di sana, maka Nabi Musa pun dah terima kitab Taurat daripada Allah Ta'ala melalui Jibril. Maka apabila Nabi Musa balik kepada Mesir, maka Nabi Musa dapat bahawasanya Bani Israel hampir-hampir separuhnya dah jadi sesat dengan sebab beribadat kepada anak lembu. Maka apabila di situ, apabila Nabi Musa balik ke Mesir, tengok Bani Israel hampir-hampir separuhnya beribadat kepada anak lembu yang ditempuh oleh Musa As-Samiri tadi. Maka begitulah marah Nabi Musa. Dan dia kata kepada kaum dia, tengok, dan ketika berkata Nabi Musa bagi kaumnya, kaumnya ialah Bani Israel yang menyembah Injil, yang menyembahkan anak lembu temaga perak tadi, amas perak yang dibuat oleh Samiri tadi. Kata, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijlah. Wahai kaumku, kamu telah zalim kamu akan diri kamu. Kamu telah buat zalim ke diri sendiri. Kenapa boleh kata zalim? Dengan sebab mengambil kamu akan Injil itu, akan rupa anak lembu tadi itu, sembah perbuat Tuhan, jadi Tuhan. Itu kamu zalim kepada diri kamu. Fatubu, maka hendak taubat oleh kamu. Fatubu ila bari'ikum, maka hendaklah kamu taubat kepada Tuhan kamu, yakni kembali kepada Tuhan kamu. Taubat ni asal mana kembali. Taubat tu asal mana kembali. Fatubu ila bari'ikum, maka hendaklah taubat kamu kepada Tuhan kamu, yakni kembali kamu kepada Tuhan kamu. Dengan sebab ketika sebelum pada ni kamu dah tinggal Tuhan kamu sebab kamu ibadat kepada anak lembu. Ibadat kepada anak lembu, tak ibadat kepada Allah, pada maknanya tinggal jauh daripada Allah. Maka suruh taubat tu makna kembali bertaat, beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka hendak taubat kamu kepada Tuhan kamu. Tuhan kamu inilah yang sepatut kamu ibadat. Kenapa? Yang menjadikan kamu kembali taubat daripada sembah anak Injil itu. Jadi maknanya yang menjadikan kamu tu, nak cerita katanya Allah lah yang sepatut kita sembahkan kepada dia, kita ibadat kepada dia, sebab dia menjadikan kita, bukan yang lain. Sekiranya kalau diibadat kepada yang lain, itu maknanya tak kena dengan tempat. Allah menjadikan kita tetapi dia ibadat kepada yang lain, itu tak kena dengan tempat. Sebab tu dikatakan zalim tadi.
Faqtulu anfusakum. Maka bunuh oleh kamu akan diri kamu. Artinya hendak bunuh oleh orang yang baik. Mana dia orang baik? Yang tidak menyembah Injil itu. Akan orang yang berdosa, siapa yang berdosa? Yang menyembahkan Injil itu. Tengok lagi. Jadi faqtulu anfusakum, bukan maksud katanya bunuh diri sendiri, itu bukan dia. Bukan maksudnya suruh bunuhkan diri sendiri, itu bukan maksudnya. Bahkan dia kata hendak apa dia? Maka hendak bunuh oleh kamu akan diri kamu. Maknanya bukan kamu siapa salah bunuh diri sendiri. Bukan maksud di situ. Bahkan diperintah kepada orang yang baik, orang yang tidak menyembahkan anak lembu, membunuh akan orang yang bersalah, orang yang berdosa ialah orang yang menyembahkan anak lembu. Itu maksudnya faqtulu anfusakum. Inilah menunjuk katanya undang-undang umat Nabi dulu ketat. Undang-undang umat Nabi dulunya ketat. Sekiranya kalau salah, tengok balasan dendaan dianya bunuh. Tengok kata lagi zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Bermula demikian itu, apa dia? Taubat dengan taubat bunuh, mana taubat daripada dosa, daripada kesalahan ibadat anak lembu dengan secara bunuhkan, dengan secara bunuhkan diri itu lebih baik bagi kamu, lebih baik untuk diri kamu pada Tuhan yang menjadikan kamu, inda bari'ikum, pada Tuhan yang menjadikan kamu. Maka memberi taufik ya Allah akan kamu bagi kerja yang demikian itu, membunuh. Maka Allah Ta'ala pun beri taufik kepada yang tidak bersembah kepada alammu, supaya boleh bunuh akan orang yang bersalah, yang berdosa, yang menyembahkan anak lembu. Dan suruh ia akan oleh awan, dan suruh ia ya Allah. Allah Ta'ala perintah kepada awan hitam atas kamu, supaya tiada kelihatan setengah kamu akan setengah. Jadi sebab supaya tiada kelihatan setengah kamu akan setengah. Jadi sebab jika rejam ia akan dihingga bunuh daripada kamu seumpama 70,000. Seumpama tu mana lebih kurang. Lebih kurangnya 70,000 manusia daripada Bani Israel dibunuhkan. Jadi ceritanya apabila Nabi Musa balik kepada Mesir selepas pada diterimakan akan kitab Taurat daripada Allah di sana di Bukit Turi Sina, selepas pada cukup masa 40 hari 40 malam diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Maka apabila dah terima, Nabi Musa pun balik kepada Mesir, balik kepada Mesir yang bersama dengan Bani Israel, yang mana Bani Israel pada ketika itu setengah-setengah merekanya dah ibadat kepada anak lembu. Maka Nabi Musa perintah kepada yang beribadat kepada anak lembu itu bertaubat kepada Tuhan mereka. Tetapi cara nak taubat tu bukan taubat dengan mulut, dengan secara menyesal sahaja, tu tidak memadai. Tak semacam kita umat Nabi Muhammad SAW, apabila ada bersalah dengan mana-mana salah, apabila ada maksiat, melakukan maksiat, maka taubat dia pentingnya menyesal dan tinggalkan maksiat yang dibuat itu serta menyesal dan azam bahawa tidak kembali buat balik. Itu saja cara kita taubat di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau ada benda zalim, dia hantar balik benda zalim.
Kalau tak boleh atas zat balik pun diminta halal. Kemudian menyesal, kemudian berhenti daripada maksiat, serta menyesal, serta azam di dalam hati bahawa tak kembali buat maksiat. Itulah cara taubat bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cara taubat bagi Banu Israel umat dahulunya ketat. Jadi sekadar menyesal, sekadar berhenti daripada ibadat anak lembu, sekadar menyesal, sekadar azam tak kembali, tidak mencukupi untuk dimaafkan, hanya berajak kepada bunuhkan diri sendiri. Jadi maknanya, maka dengan sebab itulah Allah Nabi Musa perintah kepada Banu Israel yang tak bersembah anak lembu, yang tak berdosa, membunuh akan yang berdosa, yang menyembahkan anak lembu. Sebab itu lebih baik supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka. Kalau tak buat begitu, maka tidak ada jalan untuk nak diampunkan kesalahan mengibadatkan anak lembu itu. Maka apabila begitu berlakulah Allah itu Nabi Musa perintah kepada Bani Israel bunuh yang tak bersembah pada anak lembu itu, membunuh akan yang sembah anak lembu. Memanglah bilangan yang sembah anak lembu itu ramai, hampir separuh daripada Bani Israel. Ialah katanya 12,000 orang. 12,000 orang daripada Bani Israel yang menyembahkan anak lembu. 12,000 12,000. Kemudian apabila perintah bunuh tadi tu, bunuh sampai 70,000. Yang ibadat anak lembu kesemuanya 12,000. Maka apabila disuruh perintah tu 12,000 sampai 70 apa dia? Dia katanya, tapi riwayat tak sama. Bunuh oleh setengahnya, maka ada lagi yang tak kena bunuh, maka di situ Allah Ta'ala maaf. Jadi maknanya apabila diperintah oleh bunuh, jadi setengah kepada setengah itu, ada yang setengah tu orang yang hendak bunuh itu adalah bapa yang bersalah, yang beribadat kepada anak lembu tu adalah anaknya. Setengah tu apabila nak bunuh, tengoknya kena anak saudara dia, ada kalanya kena abang dia, kena adik dia. Jadi tak sampai hati nak membunuhkan. Padahal diperintah oleh Allah Ta'ala dan Nabi Musa supaya membunuhkan oleh orang yang tidak beribadat, tak sembah anak lembu, akan bunuh akan orang yang berdosa, yang sembah anak lembu. Jadi setengah-setengah orang tu tak sampai hati nak bunuh. Sebab yang hendak dibunuh itu kena tak anak dia, kena tak abang dia, adik dia, bapa saudara dia ni, macam-macam adalah. Maka lalu tu Allah Ta'ala turunkan awan yang hitam, yang gelap sehingga tak nampak kata siapa. Lalu tu untuk nak bantukan bagi boleh bunuh tu, jadi sampai hati bunuh tu, Allah Ta'ala turunkan atas mereka di padang-padang pembunuhan itu, Allah Ta'ala turunkan awan yang hitam, jadi gelap lah. Gelap macam-macam malam lah. Jadi tak nampak lah siapa yang hendak membunuh, yang pegang pedang nak membunuh tu, tak nampak, tak tahu kata siapa yang dia akan pancung lehernya. Tak tahu kata siapa, boleh jadi anak dia ke bukan ke, dia tak tahu. Maka di situlah berlaku membunuh. Bunuh tapi tak sampai habis lah. Tak sampai habis, tak ke semua lagi, belum meratai lagi akan pembunuhan itu. Maka dengan sebab ramai dah dibunuh, tapi ada lagi yang tak kena bunuh, maka di situ Allah Ta'ala memaaf. Jadi maknanya setengah daripada orang yang menyembahkan anak lembu itu tak dibunuh. Sebab dah ramai dibunuh, apabila ramai dibunuh tu Allah Ta'ala memaaf. Jadi maknanya yang belum bunuh itu dimaafkan. Yang kena bunuh pun kena bunuhlah. Daripada kalangan orang yang ibadat kepada anak lembu, yang sudah kena bunuh pun dah kena bunuh. Yang belum dibunuh, maka apabila Allah Ta'ala maaf, maka lepas daripada kena bunuh. Begitulah. Maka daripada di situ kita boleh faham katanya, tadi dia katanya summa afauna ankum.
uh, daripada tadi katanya summa afauna ankum min ba'di dzalika. Jadi mengikut ceritanya, jadi bilangan semuanya itu je bilangan kitab-kitab. Setengah tu je tak sama. Setengah kata 70,000, setengah kata 12,000. Jadi katanya faham daripada afauna tu, daripada cerita saat itu, maknanya disuruh bunuh, maka apabila bunuh tak habis lagi yang bersalah tu, maka Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala memaaf. Jadi yang belum kena bunuh tu apabila dapat maaf, lepaslah kena bunuh. Jadi di situ kita boleh ambil faham daripada cerita di sini bahawa maaf lain daripada ampun. Maaf lain daripada ampun. Kita ampun tu astaghfirullahalazim, minta apa, ghufran, maghfirah. Itu maghfirah tu mana ampun. Afauna tu afa ya'fu, kita panggil bahasa Melayu maaf. Maka daripada cerita di sini kita untuk nak mudah faham, kalau maghfirah, sebab tu kita minta astaghfirullahalazim, minta ampun. Jangan kita minta maaf. Seeloknya kita minta ampun, sebab minta ampun maghfirah ni maknanya kalau salah diampun, dimaghfirah, maknanya tak mengenai azab daripada awal. Lepas daripada azab 100%-nya kalau Allah Ta'ala mengampun. Tapi kalau perkataan maaf, tengok di sini. Allah Ta'ala maaf, tapi ada juga yang kena bunuh. Ramai yang kena bunuh di atas bersalahan, di atas kesalahan apa dia? Di atas kesalahan sembah anak lembu tadi. Dibunuh, lebih pada separuh, maka Allah Ta'ala maaf. Daripada yang tinggal lagi. Maknanya maaf ni maknanya tak ambil salah juga. Tetapi boleh jadi dah berlaku denda. Tengok di sini, dah denda dengan secara bunuh. Denda dengan secara bunuh, maka Allah Ta'ala maaf. Mana tinggal apa dia? Tinggal akan mendenda. Jadi mana sebut kata pendek katanya maaf ni mana boleh jadi nak denda belum pada maaf. Tapi kalau ampun tu maknanya tidak kena oleh denda. Tidak didenda sama sekali. Sebab tu kalau kita katanya pada undang-undang dunia, kalau kita katanya seorang itu dia bunuh saudaranya, maka apabila selepas pada bunuh, boleh takap kemudian dimasuk ke dalam penjara. Maka masuk dalam penjara tu masuk dalam dendaan lah. Apabila masuk penjara, tiba-tibanya waris yang sebelah balik yang kena bunuh ini, kita nak kata apa? Maaf. Dimaafkan. Tak boleh kata ampun. Kena kata maaf. Sebab apa? Dah didendakan. Selepas pada kena denda, maka dimaafkan. Jadi maaf dengan ambil denda, ambil salah dengan mendenda tu boleh beri pun. Sebab tu dikatakan denda dulu. Sebab tu kalau orang mukmin yang neraka, Allah Ta'ala memasukkan ke dalam neraka. Selepas pada masuk ke dalam neraka, maka Allah Ta'ala ampun. Allah Ta'ala maaf. Kena kata begitu. Kena kata Allah Ta'ala maaf. Jadi maaf selepas pada kena denda. Begitu. Tapi kalau ampun, maknanya kalau seorang manusia itu berdosa, maka dapat maghfirah daripada Allah, maka tak kena masuk neraka. Lepas daripada denda. Jadi maknanya sebut kata maghfirah, ia tak akan beri pun dengan denda. Tetapi kalau kata maaf, boleh jadi kena denda dulu. Di situ. Itu kita boleh faham daripada perbezaan daripada maaf dan ampun. Itu tak tahulah bahasa Melayu kita macam mana, tetapi bahasa Arabnya begitulah. Afun dengan maghfiratun ada perbezaan. Kalau kata maghfirah, maaf serta tinggal dendakan. Maaf serta tidak ambil salah, serta tidak ada mendenda, tidak ada kedendaan. Tetapi kalau maaf, maknanya tidak ambil salah juga, boleh jadi ada denda dulu.
Boleh jadi tidak ada denda langsung, boleh jadi kena denda dulu boleh sekejap untuk bagi rasa kesesaan. Boleh jadi begitu. Sebab tu di sini Allah Ta'ala firman kata summa afauna, tak ada kata summa ghafarna, kemudian ampun tu tidak. Sebab setengah ramai yang kena bunuh, selepas pada tu diampunkan, dimaafkan. Jadi yang kena maaf tu lepas pada kena bunuh. Fataba alaikum, maka fataba alaikum, maka terima taubat atas kamu, maka terima taubat ya Allah atas kamu. Yang kena bunuh pun dah terima taubat lepas pada dosa salah beribadat kepada anak ilmu, yang tak kena bunuh pun lepas daripada dosa yang tersebut. Allah Ta'ala maaf ke semuanya. Yang kena bunuh pun dimaaf, yang tak kena bunuh pun dilepas daripada azab juga. Innahu huwat tawwabur rahim. Bahwasanya, yakni kerana bahwasanya Allah Ta'ala ialah Tuhan yang menerima taubat lagi kasih sayang hamba-Nya. Kita tengok di sini innahu huwat tawwabur rahim. Allah Ta'ala sertakan perkataan tawab dan perkataan rahim. Jadi tawab mana yang sangat terima taubat, Ar-Rahim mana yang lagi kasih sayang akan hamba-Nya. Ini nak beritahu katanya walaupun dia pernah berdosa yang banyak sekalipun, apabila dia taubat kepada Allah dan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, maka dia akan dapat dirahmati balik kepada Allah. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia balik. Allah Ta'ala kasih sayang kepada dia semacam orang yang tak pernah berlaku maksiat. Jadi maknanya bukan kata pernah salah Allah Ta'ala tak bagi rahmat. Ampun tapi tak bagi rahmat, tak bagi kasih sayang. Bukan dia. Apabila banyak dosa sekalipun, apabila taubat dan diterimakan taubat, maka macam orang yang tidak berdosa. Allah Ta'ala berkasih sayang kepada hamba-Nya yang sudah bertaubat. Walaupun pernah berlaku dosa sekalipun. Tetapi dengan sebab taubat, macam orang tak pernah buat dosa. Dia dapat kasih sayang daripada Allah Ta'ala, dapat nikmat daripada Allah Ta'ala juga. Itulah sebab tu disertakan At-Tawwab Ar-Rahim. Kemudian katanya, wa idh qultum ya Musa, wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.